Surat 47 di bab 8. Wadakar Syekhul Bismillahirrahmanirrahim. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدعوة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ikram, bagus kau angkat meja ni letak di tepi situ. Jadi antum boleh duduk situ. Angkat kerusi tu dulu, letak di tepi. Baru meja tu letak di tepi situ. Jadi antum boleh duduk situ. Letak dekat almari tu. Letak dekat situ. Jaga di bawah tu ya. Jantung boleh duduk situ. Kan? Okey, muat situ. Kan? قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين اللهم آمين. Okey, sambung. Masih di dalam bab tentang adab-adab solat. Dan ketika engkau berdiri, hendaklah engkau menundukkan pandanganmu ke tempat sujudmu, kerana yang demikian itu lebih menumpukan perhatianmu dan lebih hampir kepada khusyuk hatimu. Jadi ketika solat, disunnahkan kita untuk melihat di mana tempat sujud kita. Okey? Jadi ada dua pandangan di kalangan para ulama. Yang pertama sekali melihat tempat sujud, yang kedua melihat tempat di tengah-tengah antara dua kaki kita. Satu di sini, satu di tempat sujud. Okey, yang paling afdal ialah melihat di tempat sujud. Berbeza dengan ketika mana kita rukuk. Ketika rukuk lebih afdal kita melihat di tempat di bahagian di bahagian kaki kita. Walaupun sebagian ulama kata afdal juga melihat tempat sujud. Dan ketika sujud kita melihat kita punya hidung kita. Faham? Kerana apa semua tu? Kerana ia lebih menumpukan perhatianmu dan lebih hampir kepada khusyuknya hatimu, hudurul qalb, maka akan lebih menghadirkan kita punya tumpuan hati. Dan jangan sekali-kali engkau menoleh kiri atau kanan di dalam sembahyangmu, kecuali ada perkara-perkara yang memerlukan kita untuk melihat kiri dan kanan. Misal kita ada anak kecil, kan anak kecil kita bising-bising tiba-tiba diam. Faham? Maka dibolehkan kita untuk melihat di mana anak kita berada, sama ada di kiri ataupun kanan, untuk melihat situasi anak tersebut, sebab takut dia ada binatang ke apakah yang menyebabkan dia tiba-tiba diam. Jelas ni? Tetapi bila mana kita menoleh kiri dan kanan, jangan sampai kita punya dadah beralih. Bila dadah kita beralih, maka akan membatalkan solat. Jelas? Dan tidak boleh untuk kita melihat ke arah atas. Tidak boleh melihat ke arah atas ketika solat. Di dalam hadis Nabi beritahu, semoga Allah memanah dengan panahan petir orang-orang yang solat tetapi dia melihat ke atas. Sebab apa? Sebab ada
ada sifat sombong di situ, takabur. Okey, jadi kita tawaduk, meletakkan pandangan kita di bawah. Setelah itu hendaklah engkau mengucapkan takbir rukuk dan angkatkan tanganmu seperti cara yang telah disebutkan dalam mengangkat kedua tangan pada takbiratul ihram yang Ustaz ajar semalam tu, macam mana cara mengangkat takbir. Jadi ada 4 keadaan kita disunahkan untuk mengangkat kita punya tangan. Okey, 4 keadaan. Yang pertama sekali, 4 keadaan ataupun 4 tempat. Yang pertama sekali ketika takbiratul ihram, tu mesti angkat tangan. Okey, sunat yang sangat ditekankan. Faham? Itu yang pertama, angkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika hendak rukuk, angkat lagi sekali, Allahu akbar. Faham Michael? Yang ketiga ketika bangun daripada rukuk, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, angkat lagi. Faham? Dan yang keempat ialah ketika berpindah daripada rakaat kedua pergi rakaat yang ketiga. Selepas kita tahiyat awal. Faham? Selepas tahiyat awal naik rakaat yang ketiga, disunahkan untuk angkat kita punya tangan lagi sekali. Jadi ada 4 keadaan ataupun 4 tempat yang disunatkan untuk mengangkat tangan. Selain daripada itu tidak sunat. Mau sujud angkat takbir lagi, itu tidak sunnah. Setiap rakaat dia angkat takbir, itu tidak sunnah. Dan panjangkanlah bacaan takbir itu sehingga sampai engkau berada dalam rukuk yang sempurna. Maknanya takbir tu dipanjangkan, Allahu akbar. Bila sudah sempurna kita punya rukuk, barulah baca dia punya tasbih di situ. Faham ni? Kalau kita sembahyang sendiri disunatkan untuk membanyakkan tasbih ketika rukuk dan juga sujud. 3, 5, 7 ataupun 9 ataupun 11. Kalau sembahyang sendiri. Tapi kalau sembahyang berjemaah, cukup 3 sahaja. Cukup 3. Okey? Supaya apa kita sembahyang sendiri, banyakkan tasbih supaya kita punya solat tu lama. Faham? Supaya lebih lama kita menghadap Tuhan. Maka letaklah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu, sedangkan jari-jarimu terhurai, dan tegakkanlah kedua lututmu baik-baik. Jadi maknanya sunnahnya bukan dibengkokkan tu lutut. Faham? So, banyak orang yang bengkokkan dia punya lutut. Dia mesti lutut tu dia kena tegak. Faham? Dia kena tegak sehingga kan badan kita tu 90 darah. Ini kita punya lutut misalnya, kaki, ini kita punya badan. Rukuk yang paling terbaik bila mana diletakkan sesuatu barang di atas ini, maka barang itu tidak akan jatuh. Diletakkan air itu tidak akan tumpah. Faham? Maknanya dia lurus 90 darjah. Ini rukuk yang paling terbaik. Dan ratakan belakang, leher dan kepalamu sehingga semuanya kelihatan seperti sekeping papan. Maknanya rata daripada belakang badannya, tulang belakangnya, lehernya dan juga dia punya kepala semua sama. Semua sama 90 darjah. Dan renggangkan kedua sikumu daripada lambungmu. Kedua sikumu daripada lambungmu. Apa maksudnya tu lambung? Perut. Okey, jangan rapatkan. Faham? Itu untuk perempuan, tapi lelaki kita kena buka. Okay? Dan perempuan tidak berbuat demikian, bahkan ia merapatkan sebahagian anggota kepada sebahagian yang lain. Dan baca olehmu ketika rukuk itu 3 kali, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Dan jikalau engkau sembahyang sendirian, maka lebih baik engkau tambahkan bacaan tasbih itu sampai 7 kali atau 10 kali. Faham ni? Jadi dipanjangkan dia punya tasbih, dibanyakkan dia punya tasbih. Itu kalau sembahyang sendiri. Faham? Kemudian engkau angkat kepalamu, kepala atas. Faham? Sampai engkau kembali tegak seperti sebelum rukuk, dan angkatlah kedua tanganmu sambil engkau membaca Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du. Ataupun antum baca yang hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Itu jangan tinggal tu, buat. Faham? Dan jikalau engkau sembahyang subuh, maka bacalah qunut ketika engkau i'tidal pada rakaat yang kedua.
kemudian hendaklah engkau turun untuk sujud sambil mengucap Allahu Akbar tanpa mengangkat kedua tangan. Faham? Lawan bagi sunat makruh. Jadi kalau sunat mengangkat tangan, lawan bagi sunat ialah makruh kalau dia mengangkat tangan. Jelas ni? Jadi kalau tidak disuruh jangan buat. Kan ada hadis Nabi bagi tahu seseorang itu akan diterima dia punya solat, ada yang 100%, kan yang Ustaz bagi tahu kan, ada yang 80%, 70%, dan sebagian daripada pahala-pahala itu diambil daripada sebanyak mana sunnah yang kita buat ketika solat. Faham? Sunnah yang kita buat ketika solat. Dan pertama kali letak dahulu lututmu, setelah itu baru letakkan kedua tanganmu. Maknanya Imam Ghazali diambil hadis yang letak lutut dulu. Faham? Ada hadis Nabi letak tangan dulu. Jadi dua-duanya sahih. Faham? Tidak ada masalah mau amal yang mana-mana. Tapi mazhab Syafi'i dia mengutamakan turun lutut dulu baru turun tangan. Setelah itu baru letakkan kedua tanganmu dan diiringi dengan dahimu, padahal dahi itu terbuka, dan letakkan hidungmu bersama dengan dahimu, dan renggangkan kedua sikumu daripada lambungmu, dan renggangkan pula perutmu daripada kedua paham. Seperti mana kita mengangkat takbir, seperti itulah kita sujud. Paham? Angkat takbir begini, sujud pun begini. Paham? Dan mana ni? Dan perempuan tidak berbuat demikian. Dia hendaklah merapatkan sebahagian anggota kepada sebahagian yang lain. Okey? Dan letakkan kedua tanganmu di atas lantai berbetulan dengan kedua bahumu, dan janganlah engkau hamparkan kedua hastamu di atas lantai. Faham? Seperti mana perbuatan anjing, sebab Nabi kata i'tadilu fi sujud, la yabsutu dhira'ihi kal kalbi. Nabi kata perelokkanlah sujud kamu jangan seperti mana anjing duduk. Faham? Maknanya dia letakkan dia punya hasta ni daripada hujung jari ni sampai sikunya semua rapat di lantai. Faham? Itu apa? Itu seperti mana duduknya anjing. Nabi kata i'tadilu fis sujud, perbetulkan sujud kamu. La yabsutu dhira'ihi kal kalbi. Jangan kamu sujud seperti mana duduknya anjing. Jadi kita belajar hadis ni untuk apa? Untuk amal dan untuk cek diri sendiri. Faham? Jangan nanti masa-masa masjid banyaknya anjing. Wah, matum, jangan begitu, faham? Sebab apa? Sebab barang siapa yang mengatakan doa tolak balak tu, wah, itu imam di bawah tu, jelas. Dan baca olehmu ketika sujud itu akan tasbih ini, subhana rabbiyal a'la, ataupun wabihamdihi. Engkau baca tasbih ini 3 kali apabila engkau sembahyang berjemaah, dan 7 atau 10 kali apabila engkau sembahyang sendirian. Kemudian engkau bangkit daripada sujudmu sambil mengucapkan Allahu Akbar. Dia boleh juga kalau tanpa sebut Allahu Akbar, tapi sunat untuk menyebutkan. Dia bila sebut dia akan dapat pahala. Antum tak sebut, antum tak akan dapat pahala. Jadi lebih baik sebut. Faham? Kemudian engkau bangkit daripada sujudmu sambil mengucapkan Allahu Akbar sehingga engkau duduk dengan sempurna, dan duduklah di atas telapak kakimu yang kiri, dan tegakkan telapak kakimu yang kanan, dan letakkan kedua tanganmu di atas kedua pahamu, sedangkan jari-jarimu dalam keadaan terhurai, tidak digenggam. Maksudnya dia bukan terbuka yang begini. Faham? Maksud dia terhurai itu dia buka macam biasa. Bukan antum rapatkan, bukan antum genggam, dan bukan juga dipaksa untuk dibuka. Biasa saja. Faham? Ya? Biasa. Dan baca olehmu Rabbi ghafirli warhamni warjukni. Antum kan baca begitu, kan? Wahdini wajaburni wa'afini wa'fu anni.
Kemudian lalu engkau sujud kali yang kedua seperti kaifiat sujud yang pertama, sama sahaja. Kemudian engkau bangkit pula untuk duduk istirahah pada setiap rakaat. Apa makna duduk istirahah? Sebelum antum naik, wa kana shaykhuna yajlisu idza rafa'a ra'sahu min as-sujudi qabla an yanhadha fi ar-rak'atil ula. Dalam Sahih Bukhari ada sebut hadis tu. Abu Hurairah bagi tahu. Abu Hurairah kata, wa kana shaykhuna yajlisu idza rafa'a ra'sahu min as-sujudi qabla an yanhadha fi ar-rak'atil ula. Dia kata guru kami, siapa gurunya? Ya, Nabi lah, faham? Guru kami, dia akan duduk sebentar selepas dia mengangkat kepalanya daripada sujud yang kedua, dan dia akan duduk sebentar sebelum dia berdiri untuk rakaat yang seterusnya. Faham? Itu dipanggil duduk istirahat. Okey? Ada berapa duduk di dalam solat? Ada 4. Yang pertama duduk istirahat, yang kedua duduk tawarruk, yang ketiga duduk iftirash, yang keempat duduk adah. Dipanggil duduk adat. Antum cari di mana duduk adat tu? Duduk adat. Okey? Duduk istirahat, duduk iftirash, duduk tawarruk dan juga duduk adah. Antum cari di rumah antum, cari di mana tu duduk adat. Oh, tahu sudah Ustaz. Di mana? Kan biasa orang duduk di rumah adat tu. Wah, itu rumah adat. Ini duduk adat. Kemudian okey, pada setiap rakaat yang tidak diiringi dengan tasyahud, dan hendaklah duduk istirahat ini sekejap sahaja. Kemudian engkau berdiri dan engkau letakkan kedua tanganmu di atas lantai, dan jangan engkau mendahulukan sebelah kaki ketika berdiri, dan hendaklah engkau mengucapkan Allahu Akbar. Jadi dalam riwayat hadis Nabi sebut, kalau Nabi mau bangun berdiri semula, Nabi akan letakkan dia punya tangan di lantai, dan seolah-olah Nabi sedang menguli tepung. Faham? Bukan begini. Ini hukumnya makruh. Faham? Kalau antum bangun daripada sujud, antum buat begini, hukumnya makruh. Seperti mana dia buat? Maksudnya dalam keadaan begini, begitu. Dia akan genggam dia punya tangan. Faham? Gitu. Tapi kalau antum mau bangun biasa pun boleh, tak ada masalah. Jangan tumbling saja. Wah, bang, bangun tumbling. Dan engkau letakkan kedua tanganmu di atas lantai, dan jangan engkau mendahulukan sebelah kaki ketika bermaknanya serentak, okey? Dan hendaklah engkau mengucapkan Allahu Akbar ketika engkau hampir ke tempat duduk istirahat. Maka terus takbir itu engkau panjangkan sehingga sampai lebih kurang separuh berdirimu. Faham? Di dalam rakaat kedua hendaklah engkau ulangi seperti mana kaifiat rakaat yang pertama. Bermula daripada perkataan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai kepada sujud yang kedua. Kemudian hendaklah engkau duduk untuk tasyahud awal, dan hendaklah engkau letakkan tangan kanan di atas paha kanan dengan menggenggamkan jari-jarinya kecuali jari telunjuk dan juga ibu jari. Yang Ustaz selalu tunjuk pada antum kalau mengajar kitab fiqh. Faham macam mana? Faham? Begini. Okey? Genggam semua jari kecuali jari telunjuk dan juga jari ibu jari. Begini. Okey, begini cara dia. Faham? Maksudnya? Ustaz kan cari bengkok. Iya, so Ustaz dulu kan antum sama Ustaz buat begini. Wow. Ustaz kan dulu guru tari. Itu yang bengkok sikit, melentik sikit. Faham? Dia guna begini. Dan hendaklah engkau letakkan tangan kanan di atas paha kanan dengan menggenggamkan jari-jarinya kecuali jari telunjuk dan ibu jari, maka engkau biarkan keduanya tanpa digenggamkan, dan hendaklah engkau mengisyaratkan dengan telunjukmu yang kanan ketika engkau mengatakan illal. Maksudnya apa? Maksudnya kita punya tangan tu di bawah dulu. Faham? Tengok
Begini maksud Imam Al-Ghazali. Okey, ketika kita duduk tasyahud, maknanya semua kita punya jari itu sudah digenggam kecuali dua ni. Faham? Bukannya antum buat begini. Biasa kita buat begini kan? Buat begini. Biasa kita buat begini. Bila sudah mau angkat jari telunjuk, baru kita buka. Bukan begitu. Faham? Maksudnya, bila mana kita sudah duduk tasyahud ataupun duduk tawarruk, okey, memang sedia sudah begini. Cuma ini kita letak di bawah. Begini. Faham? Misalnya ini lantai, misal. Okey? Antum buat begini. Bukan lantai lah, antum punya paha. Mana ada antum? Syukurlah. Ya. Faham? Begini kan? Kan? Antum letak di paha antum. Begini. Memang standby sudah begini. Okey? Bila mana sebut perkataan illallah, asyhadu alla ilaha illallah, perkataan illa tu orang tu angkat. Jelas ni? Jadi memang standby sudah di situ. Okey? Begitu. Mana sudah ni? Illal. Bukan ketika mengatakan la ilaha illallah. Faham? Perkataan illallah. Kalau perkataan la ilaha illallah itu mazhab Hanafi. Bukan, mazhab Maliki. Mazhab Maliki dia mengatakan la, perkataan la tu diangkat sudah. La ilaha illallah. Faham? Tapi mazhab Syafi'i illallah. La ilaha illallah. Perkataan illa tu diangkat. Faham? Kalau mazhab Hambali, setiap perkataan Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sa'a. Setiap perkataan Allah tu diangkat. Yang ini ya, bukan yang di bawah. Yang ini, paham? Paham? Yang ini suka. Dan letakkan tangan kirimu dalam keadaan terhurai, tidak digenggam di atas paha kiri, dan hendaklah engkau duduk di atas kakimu yang kiri pada tasyahud ini, iaitu tasyahud awal, seperti mana engkau duduk di antara dua sujud dahulu. Dipanggil duduk apa? Iftirash. Duduk tahiyat awal dipanggil duduk iftirash. Okey? Kalau duduk tahiyat akhir dipanggil tawarruk. Daripada perkataan wirkun. Wirkun maksudnya apa? Tulang punggung. Faham? Tulang punggung. Jadi kalau tawarruk maknanya duduk di atas tulang punggung. Begitu. Kalau iftirash duduk di atas telapak kaki kiri. Dan hendaklah engkau duduk tawarruk pada tasyahud akhir, iaitu dengan mendudukkan punggungmu yang kiri dan mendirikan telapak kaki kanan dan meletakkan kaki kiri di bawah kaki kanan dengan keluarkan sedikit hujung kaki kiri itu di bawah kaki kanan. Macam yang kita selalu buat tu biasanya. Faham? Yang macam selalu Dan hendaklah engkau sempurnakan membaca doa yang ma'thur. Apa dia doa yang ma'thur? Ma'thur ni doa-doa yang sahih daripada Rasulullah. Doa-doa yang warid daripada Rasulullah tu dipanggil ma'thur. Tu dipanggil ma'thurat, kan? Ada doa-doa tu kan, doa ma'thurat. Itu dipanggil ma'thurat, maknanya doa-doa yang datang daripada Nabi. Yang Nabi pernah bacakan dan selalu baca. Yang ma'thur daripada Rasulullah pada tasyahud akhir ini. Kemudian kata olehmu selepas selesai daripada segala doa itu akan Assalamualaikum warahmatullahi. Berapa kali? 2 kali. Faham ni Haikal? Bukannya Assalamualaikum Ukhti. Bukan begitu Mas Lan. Sekali ke kanan dan sekali lagi ke kiri. Dan hendaklah engkau menoleh ketika memberi salam itu sekira-kira dapat dilihat putihnya pipimu. Putihnya pipi Asnawi. Faham? Daripada sebelah tepimu, dan niatkan olehmu akan keluar daripada
sembahyang. Faham? Di dalam kitab fiqh ada disebutkan di antara syarat sah sembahyang tu ialah niat keluar daripada solat selepas solat. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi. Niat untuk niat selepas solat, niat selesai solat lah, niat keluar solat. Faham? Tapi sebagian ulama kata tak perlu, memang kita bagi salam pun memang untuk habiskan solat. Faham ni? Tapi ini sebagai penambahan ilmu. Okey, dan niatkan olehmu akan keluar daripada sembahyang, dan hendaklah engkau niatkan memberi salam kepada orang-orang yang ada di kanan dan di kiri daripada segala malaikat dan juga manusia. Okey, jadi kita bagi salam tu niat untuk keluar solat dan niat juga untuk beri salam. Dan tak ada bagi salam yang main buka Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada. Faham? Tidak ya? Tidak ada. Jadi kalau ada pakcik-pakcik di tempat kamu, faham, di titingan ke apa, Assalamualaikum warahmatullahi, minta bantuan ke pakcik? Bagi tahu dia, ada beras sama telur di rumahku. Faham? Dan apa yang telah disebutkan ini ialah cara sembahyang dengan sendirian, dan akan disebutkan cara sembahyang berjemaah pada fasal akan datang. Dan yang paling penting diberi perhatian di dalam sembahyang ini ialah khusyuk ataupun hadir hati. Sama lah tu, khusyuk, hadir hati ni dua benda yang sama. Faham ni? Khusyuk, khudu' ataupun hudur. Khusyuk ataupun hudur dan juga khudu'. Okey. Bersama dengan bacaan dan zikir. Di dalam hal ini Al-Imamul Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala pernah berkata. Ini yang Ustaz bagi tahu tu. Faham? Kemarin Ustaz ada sebut rasanya. Kan? Kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ila al-uqubati asra'u. Sesiapa yang sembahyangnya tidak menghadirkan hatinya di dalam sembahyangnya, maka sembahyangnya itu lebih dekat kepada siksaan daripada rahmat. Maksudnya sembahyang yang patutnya menarik rahmat Allah, tidak dapat dia tarik. Yang dia tarik adalah siksa. Sebab tidak ada hudurul qalb di dalam hatinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abda la yusalli salata fala yuktabu lahu minha sudusuha wala ushruha wa innama yuktabu lil abdi min salatihi biqadri ma agala minha." Sesungguhnya seorang hamba itu mengerjakan salat padahal tidak dituliskan ganjaran salat itu, melainkan hanya seperenamnya atau sepersepuluhnya. Maksudnya ikut dia, dan hanya saja ditulis ganjaran sembahyang seseorang itu mengikut banyak mana ia khusyuk di dalamnya. Faham? Maksud seperenam ataupun sepersepuluh ni maksudnya apa? Maksudnya ada orang yang dibagi sikit, ada orang yang dibagi banyak. Tak semestinya, bukan maksudnya Allah akan bagi ni dua saja. Oh, ini dapat 1/6. Oh, ini dapat 1/6. Ini 1/10. Yang itu pula 1/10. Itu pula 1/6. Bukan itu maksudnya. Maksudnya 1/6 ni sikit, 1/10 banyak. Ada orang yang dapat sikit. Mungkin ada yang 1/2. Mungkin ada yang 1/3. Mungkin ada yang 1/4. Faham ni? Begitu. Okey, masuk adab-adab menjadi imam dan adab-adab menjadi makmum. Jadi imam pun ada adab, jadi makmum pun ada adab. Kalau tidak ada adab, maka akan jadi biadab. Biadab, tu bahasa Farsi tu. Biadab. Bi tu tanpa. Biadab, maka diserap dalam bahasa Melayu menjadi biadab. Maksudnya tanpa adab. Bahasa Farsi. Kenapa bahasa Farsi? Sebab bahasa ilmu dulu bahasa Arab dan bahasa Farsi. Kan? Pertama, sebaik-baiknya bagi seseorang imam itu bahawa ia meringkaskan sembahyangnya. Apa makna meringkaskan sembahyang? Memendekkan bacaan di dalam solatnya. Itu maksud dia. Maksudnya baca yang pendek-pendek. Faham ni? Dalam hal ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata,
Aku tidak pernah bersembahyang di belakang seseorang yang lebih ringkas sembahyangnya tetapi lebih sempurna selain daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila mana kita jadi imam disunatkan untuk kita pusing belakang dulu. Kan? Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min igamatis shalah. Sebut tu pusing belakang, tengok kita punya tentera tu macam mana. Faham? Mungkin ada yang sakit, ada orang tua, ada budak-budak. Faham ni? Jadi kena tengok dulu. Bukannya kita pusing depan, sawu sufufakum. Begitu siap sampai kita tengok depan. Teruskan suap, dapatkan suap. Wah, faham. Kepala siap pusing. Tapi tak tengok pun. Bukan begitu cara dia. Dia mesti pusing dulu. Pusing kita punya badan ke belakang tu. Begitu. Jelas? Kita sekarang ni sudah jadi macam adat saja. Kan? Teruskan sop, rapatkan sop. Begitu saja kita. Faham? Tak boleh begitu, dia kena pusing sekali semua. Tengok keadaan kita punya tentera solat tu. Jelas? Kedua, janganlah imam memulakan dengan takbiratul ihram sebelum muazzin selesai daripada igamatnya dan sebelum saf diluruskan. Maksudnya sudah selesai semua, tengok yang di hujung saf sana, sudah masuk semua saf, baru sebut Allahu Akbar. Tapi janganlah time-time orang memang ramai betul, macam dia Al-Kausar sembahyang Jumaat, antum mau tunggu satu-satu masuk apa semua, itu memang lambatlah. Faham ni? Maksudnya kalau sudah teratur, sudah saf kedua, ketiga, keempat, boleh sudah. Faham? Ketiga, imam hendaklah mengangkatkan suaranya dengan takbir dan makmum pula jangan mengangkat suaranya kecuali sekadar untuk mendengarkan pada dirinya sendiri. Jelas? Kecuali kalau mati karan, black out. Bila mana imam jadi imam, black out, maka di belakang otomatik menjadi mubaligh. Faham? Apa dia? Bukan mubaligh, maknanya yang menyampaikan. Faham? Yang menyampaikan. Faham? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia kena kuat dia punya suara. Tak semestinya kena ikut macam Masjidil Haram. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak payah. Udahlah suaranya jelek, faham? Tekiyok lagi, faham? Tahu tekiyok? Suara lari tu. Faham? Jelas ya? Sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamd. Orang pun ketawa tadi di belakang. Lainlah kalau mazlan, faham? Jelas ni. Okey, pokoknya kalau mati karan, yang sebab tu yang jadi makmum di belakang imam ni orang yang faqih, bukan fasih, faqih. Faham? Orang yang faqih. Apa ustaz? Fakir? Wah, senawi. Dia nak boleh dengar perkataan fakir sekarang. Okay? Dia mesti sedih. Jelas tak? Faqih. Faqih bukan fakir. Faqih. Dia kena orang yang faham. Okay? Tapi kalau orang yang di depan ni semua dupang, faham? Yang soft kedua tu. Soft kedua tu mainkan peranan. Okay? Keempat, imam hendaklah berniat menjadi imam supaya ia mendapat pahala berjemaah. Wajib tak imam niat menjadi imam, Mazlan? Tidak wajib, kecuali kalau ada sembahyang-sembahyang yang memang dia wajib untuk niat menjadi imam. Misal solat Jumaat. Faham ni? Okey. Jadi imam tak wajib untuk niat untuk menjadi imam. Kalau dia tak niat, dia nak dapat pahala jemaah lah. Faham ni? Jikalau imam tidak berniat menjadi imam dan makmum di belakang berniat mengikut imam, maka sah sembahyang sekalian makmum dan mereka mendapat pahala berjemaah. Dan sah juga sembahyang imam tetapi dia tidak mendapat pahala sembahyang berjemaah. Macam juga misalnya kalau antum sudah solat, okey? Antum sudah solat, bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba ada kawan baru datang. Okey? Ada kawan baru datang. Kita boleh bersedekah dengan dia. Macam suatu ketika, bila mana Nabi sudah selesai solat apa semua, tiba-tiba datang seorang sahabat, baru sampai. Orang sudah selesai solat.
Jadi bila selesai solat, Nabi tanya kepada sahabat, siapa sini yang belum bersedekah lagi? Siapa sini yang belum Antum bayangkan, dalam ramai-ramai sahabat tu, satu orang saya angkat tangan. Maknanya sahabat ni memang menjadi rutin harian mereka untuk dan di antara rutin ulama-ulama kita, bila masuk bulan Rabiul Awal ni, mereka akan banyak bersedekah kepada budak-budak. Kadang-kadang beli gula-gula bagi dengan budak-budak, sambil mereka bagi tahu budak-budak telah tiba bulan kelahiran insan yang paling agung. Maknanya dia memang brand otak budak-budak tu, setiap kali masuk bulan ni orang kena bergembira. Faham? Dia bagi gula-gula, bagi itu, bagi ini. Bulan Rabiul Anwar ni, bulan bercahaya. Faham? Jadi semua sahabat tidak angkat tangan. Tiba-tiba seorang sahabat angkat tangan. Saya ya Rasulullah. Nabi kata, sedekah untuk orang ni. Maknanya jadi imam untuk orang ni. Faham ni? Orang tu baru sampai, tidak ada imamnya. Jadi Nabi ambil orang yang sudah solat ini untuk jadi imam kepada orang yang belum solat ini. Ini antara sunnah yang sudah dilupakan oleh orang. Faham? Padahal dia sunnah. Jelas nih? Okey? Kita, jadi imam. Aku sudah sembahyang. Faham? Padahal sunnah kalau kita mau niatkan untuk untuk menjadi imam kepada dia. Niat saja Ustaz. Apa dia? Niat sajalah. Niat saja untuk jadi imam. Sama ada mau niat qada ataupun niat tunai pun tak ada masalah. Faham? Qada pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Kenapa Mas Lan? La ilaha illallah. Diolok kau. Kelima, imam hendaklah merendahkan suaranya ketika membaca doa iftitah dan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, seperti mana halnya orang sembahyang sendirian, dan hendaklah imam meninggikan suaranya ketika membaca suratul Fatihah dan surah yang selepasnya daripada sembahyang subuh, dan 2 rakaat yang permulaan daripada sembahyang maghrib dan juga isya. Dan begitu pula orang yang sembahyang sendirian. Sama juga. Dan hendaklah imam meninggikan suaranya dengan perkataan amin pada mana-mana rakaat yang dituntut meninggikan suaranya dalam bacaan. Maksudnya macam rakaat ketiga, rakaat keempat kan imam tak bersuara. Faham? Biasa rakaat pertama, kedua tu kan imam bersuara amin supaya kita boleh ikut. Sunat untuk imam kuatkan suaranya sedikit pada rakaat ketiga dan keempat supaya makmum boleh ikut imam cakap amin juga, supaya dapat sama-sama pahala malaikat sebut amin tu. Faham? Misalnya waladhdallin amin. Kasih dengar orang belakang. Kan mic kuat kan? Pada mana-mana rakaat yang dituntut meninggikan suaranya dalam bacaan, dan hendaklah makmum menyertai imam meninggikan suara dalam bacaan amin dengan tidak terkemudian daripadanya. Maksudnya apa? Tidak terkemudian, tidak duluan aminnya daripada imam. Keenam, hendaklah imam berdiri sekejap selepas membaca suratul Fatihah. Berdiam sekejap selepas membaca suratul Fatihah untuk dapat mengambil nafasnya dengan sempurna, dan hendaklah makmum mengambil peluang masa berdiam imam ini untuk membaca surah Al-Fatihah. Sebab apa? Kalau dia nak baca surah Al-Fatihah, maka sembahyangnya tidak sah. Maka dengan demikian makmum akan dapat sepenuhnya mendengarkan bacaan imam. Bacaan apa tu? Bacaan surah yang kedua tu, supaya makmum lebih khusyuk dengar bacaan yang kedua tu. Dan ia jangan membaca surah pada sembahyang yang imamnya telah meninggikan bacaan surah, kecuali bila ia tidak mendengar bacaan imamnya itu. Faham? Ketujuh, hendaklah imam jangan membaca tasbih rukuk dan tasbih sujud lebih daripada 3 kali, dan jangan lebih ketika membaca tasyahud awal daripada perkataan Allahumma salli ala Muhammad. Sampai situ terus berdiri Allahu Akbar. Faham? Tasyahud awal sampai situ saja. Allahumma salli ala Muhammad. Ke-8, hendaklah imam jangan membaca selain daripada suratul Fatihah pada rakaat yang terakhir. Okey? Maksudnya rakaat kedua dan keempat hanya baca Fatihah saja. Jangan baca surah pilihan. Faham? Sebab surah pilihan ni hanya dibaca pada rakaat pertama dan rakaat kedua saja. Rakaat ketiga, keempat untuk Zuhur, Asar, Isya, dan Maghrib rakaat yang ketiga
Tidak ada surah pilihan, hanya surah Fatihah saja. Jelas? Dan jangan ia suka memanjangkan bacaan seperti memanjangkan doa di dalam tasyahud akhir selepas ia membaca tasyahud yang wajib dan selawat ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey? Kalau jadi imam tak payah. Kan kita lepas kita baca tahiyat akhir tu, kan disunatkan untuk baca doa di situ. Macam-macam doa disunatkan di situ. Faham? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Faham ni? Itu disunatkan. Faham? Tapi itu kalau kita sembahyang sendirian. Kalau jadi imam tak perlu. Baca itu ketika mana berdoa nanti. Jelas? Ataupun selepas antum bagi salam. Kesembilan, hendaklah imam berniat ketika memberi salam itu akan mengucapkan salam kepada ahli jamaah. Dan ahli jemaah pula berniat dengan salam mereka itu menjawab akan salam imam. Kesepuluh, hendaklah imam duduk sekejap selepas selesai daripada salamnya dan hendaklah dia berhadap kepada para makmum dengan mukanya dan jangan ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Ada 4 keadaan. Terkadang Nabi menghadap depan, terkadang Nabi menyengitkan badannya sehingga melihat badannya yang kiri kepada jemaah. Terkadang Nabi pusing ke sebelah kiri sehingga kanannya dilihat oleh jemaah. Terkadang Nabi tidak pusing langsung, hanya melihat ke hadapan saja. Faham? Semua ini ada disebutkan di dalam hadis Nabi. Jelas? Cuma yang biasa Nabi buat 2. Menghadap depan dan juga menghadap ke sebelah kiri supaya kanannya itu dilihat oleh jemaah. Faham? 2 keadaan. Ni yang paling banyak. Okey? Biasanya kalau Nabi menghadap kiri itu maknanya zikir. Zikir Nabi agak panjang. Okey? Dan biasanya kalau Nabi pusing ke hadapan tu bermaknanya Nabi ringkaskan dia punya zikir, lepas zikir Nabi akan bagi tazkirah. Nabi akan menyampaikan ceramah. Jadi 4 keadaan tu. Tapi imam-imam kita kalau dia mau pusing depan, walaupun dia tidak berceramah lepas tu pun tidak ada masalah. Faham ni? Yang penting dia niat untuk mengikuti sunnah Rasul. Okay? Dan jangan dia menoleh ke kiri dan jangan waktu zikir tu dia tengok kanan, tengok kiri. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala. Faham? Wah, anggota blacknya datang. Dan jikalau ada jemaah perempuan di kalangan makmum itu, okay, maka hendaklah kamu minta nombornya. Bukan, faham? Antum pun semangat juga. Maka hendaklah mereka bangkit lebih awal. Okay, maknanya kalau ada jemaah perempuan, okay, zaman Nabi dulu, bila mana ada wanita yang sembahyang di masjid, okay, lelaki akan masuk dulu, kemudian perempuan. Selesai, perempuan akan pulang dulu, baru lelaki, supaya tidak bertembung, supaya tidak timbul begitu wanita-wanita zaman dulu jaga dia punya muru'ah. Dan jikalau ada jemaah perempuan di kalangan makmum itu, maka hendaklah mereka bangkit lebih awal. Dan hendaklah jangan ada di kalangan para makmum lelaki itu orang yang bangkit meninggalkan tempat duduk sebelum imam bangkit daripada tempat duduknya. Ini dipanggil adab lah ni. Faham? Maknanya kalau sibuk macam mana pun, duduk kejap je. Faham? Duduk sekejap, ambil sunnah, kemudian jalan. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus jalan. Tapi mana? Bagi bantuan. Relax dulu bro. Faham? Relax. Duduk sekejap je. Okay? Duduk sekejap. Kalau tak mampu lama, macam mau terberak ke apa kan, duduk sekejap dalam 3 saat, kemudian jalan. Okay? Dan hendaklah imam bangkit daripada tempat duduk menuju ke sebelah kanan atau kiri. Tetapi menuju ke sebelah kanan itu adalah yang terlebih afdal. Okey? Ke-11, janganlah imam mengkhususkan dirinya ketika membaca kunut dalam sembahyang subuh. Apa maksud mengkhususkan dirinya? Allahumma hdini fiman hadait. Jangan. Faham? Dia mesti Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Dia mesti tukar dia punya dhamir tu. Okey?
maka hendaklah ia berdoa dengan lafaz Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma. Sini ada ke lagi yang dah hafal doa kunut? Semua sudah hafal kan? Lagu boleh hafal. Kimina tarikan. Itu boleh dihafal. Ini doaku. Doa kunut mustahil antum tak boleh hafal. Okey, wa qina syarra ma qadait. Masa tu semua jadi mufti. Faham? Padahal tak tahu apa ni. Rupanya ndak hafal, sombong saya banyak. Maknanya betul lah tu. Faham? Fa'inat. Faham? Fa'inat. Ada kasih dengar lagi bunyi tu. Faham? Padahal doa kunut kurang huruf sin tu. Faham? Tapi kenapa banyak huruf sinnya ni? Faham ni? Rupanya baca Qur'an bin Nas. Faham Don? Jangan kau buat benda pelik Dan hendaklah imam meninggikan suaranya dengan kunut dan para makmum hendaklah mengaminkan di belakang. Faham ni? Okey, Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Faham ni? Jangan pula Allahumma hdina fi man hadait, bid'ah. Faham? Mentang-mentang kunut khilaf ulama, dibalasnya bid'ah. Dan para makmum hendaklah mengaminkan di belakang dan mereka janganlah mengangkat tangan ketika berkunut kerana perkara itu tidak sabit daripada perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Imam Ghazali ambil pandangan yang sama macam mazhab Imam Malik. Imam Malik ni siapa? Guru Imam Syafi'i. Okey? Mazhab Maliki dia tidak angkat tangan. Faham? Mazhab Maliki ni dia kunut sebelum rukuk. Okey? Misal rakaat yang kedua subuh kan? Misalnya dia baca surah Wadduha misalnya. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dia kan lama diam tu. Sebenarnya dia diam tu baca kunut. Itu mazhab Maliki. Mazhab Maliki dia kunut sebelum rukuk. Lepas sudah habis Allahu akbar baru rukuk. Macam kita mazhab Syafi'i selepas rukuk. Okey? Pendapat Imam Ghazali dalam masalah ini adalah dhaif. Pandangan yang kuat ialah sunat mengangkat kedua tangan ketika membaca kunut. Okey. Kemudian para makmum hendaklah membaca sendiri-sendiri lafaz kunut mulai perkataan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik sampai ke akhir lafaz kunut. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Ini pun banyak orang salah baca juga ni. Kan kunut ni banyak orang salah baca daripada segi dia punya panjang pendeknya ataupun dia punya huruf makhrajnya. Okey? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait. Biasanya orang baca wa innahu la yadhillu man walait. Faham? Dia mesti panjang. Walait wa la ya'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Falakal hamdu ala ma qadait wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Faham? Jadi kena tengok betul-betul dia punya harakat, dia punya huruf, dia punya baris dan sebagainya. Okey? Ke-12, janganlah makmum berdiri sendirian di belakang shaf, tetapi hendaklah ia masuk ke dalam shaf atau ia menarik seseorang makmum yang ada di hadapannya untuk bersama dengannya pada shaf yang baru. Faham? Makruh kalau dia sembahyang sendiri di belakang. Okey, dia kena tarik orang belakang pergi duduk. Maksud tarik ni kita sudah bagi isyarat. Okey? Bagi sama ada bagi isyarat takbir, okey, ataupun kita sudah tepuk dia belakang untuk pergi ke belakang. Kalau dia tidak datang juga kita tarik ke belakang. Faham? Bukan tarik dengan kuat, tarik pelan-pelan saja. Tarik pelan-pelan.
Ke-13, janganlah makmum itu mendahului imamnya pada perbuatannya atau menyamainya. Bahkan hendaklah ia terkemudian daripada imamnya. Maka janganlah makmum rukuk sebelum imam sampai kepada had rukuk, dan jangan makmum turun sujud sebelum dahi imam tercacak di atas lan. Jadi sunatnya tunggu dulu semua, imam sudah sujud apa semua, baru kita pun ikut turun. Wallahu a'lam. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين اللهم. Oke, insyaallah. ذكر الشيخ الإمام أجل الأستاذ رضي الدين النيسابوري رضي الله عنه في كتاب مكارم الأخلاق أن ذا القرنين لما أراد أن يسافر ليستولي على المشرق والمغرب شاور الحكماء وقال كيف أسافر بهذا القدر من الملك فإن الدنيا قليلة فانية وملك الدنيا حقير فليس هذا من علو الهمة. فقال كما سافر ليحصل لك ملك الدنيا والآخرة. فقال هذا حسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Okay. وذكر الشيخ الإمام الأجل الأستاذ رضي الدين النيسابوري رحمه الله تعالى في كتاب مكارم الأخلاق أن ذا القرنين لما أراد أن يسافر ليستولي على المشرق والمغرب شاور الحكماء وقال كيف أسافر بهذا القدر من الملك فإن الدنيا قليلة فانية والملك الدنيا أمر حقير فليس هذا من علو الهمة. Dikata apa? Wa dzakara Syekhul Imam. Okay? Syekh Imam yang mulia yang namanya Ustaz Radiyuddin An-Naisaburi, okay? Yang menulis kitab, nama kitabnya Makarimul Akhlaq. Dia pernah menceritakan dalam kitabnya bahawa Iskandar Dzulqarnain, okay, ketika hendak pergi musafir ke dunia timur dan juga barat, terlebih dahulu dia bermusyawarah dengan para hukama. Ingat, para hukama ni siapa? Orang-orang yang mendalami ilmu tasawuf, yang mana perkataan mereka itu yang melembutkan hati, dipanggil hukama. Itu jamak bagi hakim. Okey. Dia kata apa? Bagaimana saya harus pergi demi untuk memperolehi kekuasaan dan kerajaan ini, padahal dunia ini kecil lagi, galilatun faniyatun, kecil dan akan musnah, dan kerajaan dunia ini hina, berarti bukan cita-cita yang luhur. Wa gal hukama safiru liyahsulu laka mulkuddin wal akhirah. Maka ulama kata, pergilah kamu untuk mendapatkan kerajaan dunia dan akhirat. Maksudnya untuk mendapatkan dunia dan akhirat ini perlu kepada ilmu. Perlu kepada ilmu. Sebab tu kata Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil. Siapa yang mau dunia, kenalah dia berilmu. Siapa yang mau akhirat, kenalah dia berilmu. Siapa yang mau keduanya, maka mestilah dia berilmu. Faham? Wa qala Rasul, kemudian hadza hasan. Zulkarnain menjawab, ini adalah perkara yang bagus.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yuhibbu ma'aliyal umuri wa yakrahu safsafaha." Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah menyukai bermacam-macam perkara yang luhur, perkara yang betul, perkara yang lurus, dan membenci perkara-perkara yang hina. Jadi jangan terlampau banyak menjebakkan diri dalam perkara-perkara yang hina. Kata ulama, siapa yang banyak menjebakkan diri ke dalam perkara yang makruh, dia akan tercampak melaksanakan perkara-perkara yang hina. Jadi jangan buat benda-benda yang makruh. Makruh ni apa? Daripada perkataan karaha. Karaha ni maknanya benci kan? Makruh ni apa? Perkara yang dibenci. Siapa benci? Allah dan Rasul lah. Jadi makruh ni benda yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Jadi jangan buat. Okey? InsyaAllah lagi nah. Ada no. Oh, okey. Ada apa? Wakila fala ta'jal bi amrika wastadimhu. Ha? Wastadimhu? Macam mana? Ini bukan bahasa Korea ni, wastadimhu. Wastadimhu. Fala ta'jal bi amrika wastadimhu. Fama salla asaka kasum tadimi. Kasum tadim ke kamustadim? Kamustadim lah maksudnya. Fama Okey. Fala ta'jal bi amrika, janganlah kamu, fala ta'jal bi amrik, janganlah kamu apa? Tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Jangan huru-hara buat sesuatu. Sebab apa? Sebab Nabi kata al-ijlatu minasyaitan. Sifat huru-hara ni, sifat terburu-buru ni daripada syaitan. Faham? Mau cepat itu, mau cepat ini, mau cepat itu, mau cepat ini, itu semua terburu-buru namanya. Sifat terburu-buru itu daripada syaitan. Okey? Fala ta'jal bi amrik, jangan terburu-buru melakukan sesuatu, wastadim. Okey? Tetapi lakukanlah secara berterusan. Biar sedikit tapi berterusan, istiqamah. Okey? Fama salla asaka kamustadim. Tidak ada yang dapat meluruskan tongkatmu kecuali meluruskannya secara terus-menerus. Maknanya istiqamah melaksanakan itu. InsyaAllah. Qila qala Abu Hanifah li Abi Yusuf rahimahumullah ta'ala. Dua-dua tu macam mana mau sebut? Rahimahumallah. Okey, rahimahumallah. Okey. Kunta balidan. Akhrajat kal muwadhabatu fi ad-darsi wa iyyaka wal kasala fa innahu syu'mun wa afatun azimatun. Okey. Dan sebagian para ulama juga menyebutkan bahawa Abu Hanifah rahimahullah telah berkata kepada Abu Yusuf rahimahullah. Dia kata apa? Kunta balidan akhrajat kal muwadhabah. Dia kata, kamu ni orang bodoh. Okey? Tetapi kebodohanmu itu akan dapat hilang dengan istiqamahnya kamu di dalam belajar. Nampak? Okey? Wa iyyaka wal kasal. Maka janganlah kamu istiqamah di dalam bodoh dan juga istiqamah di dalam bermalas-malasan. Kerana malas itu jahat dan merupakan malapetaka yang sangat besar. Okey? Kata Imam Syafi'i apa? Barang siapa yang tidak merasa pahitnya belajar walau satu saat, nescaya dia akan merasa barang siapa yang tidak merasa pahitnya belajar walau sesaat, nescaya dia akan merasa pahitnya kebodohan untuk lama-lamanya. Jadi biar bodoh sesaat, biar bodoh 5 minit sebab bertanya. Faham? Daripada bodoh selama-lamanya dengan tidak bertanya. Faham ni? Kan kalau kita tanya kan kita nampak bodoh. Biarlah nampak bodoh waktu itu saja. Faham ni? Jangan nampak bodoh selama-lamanya. Biar nampak bodoh tapi alim. Jangan nampak alim tapi bodoh. Faham?
Hayati kata-kata tu. Biar bodoh tapi biar nampak bodoh tapi alim. Jangan nampak alim tapi bodoh. Faham? InsyaAllah. Qala Syekh Abu Nasri As-Safari As-Safar kah? As-Safari As-Safar. Al-Ansari ya nafsi Rahimahullahu ta'ala. Qala Syekh Abu Nasri As-Safari Al-Ansari rahimahullahu ta'ala ya nafsi la turqi 'anil 'amali fil birri wal 'adli wal ihsani fi mahali wa kullu dhi 'amalin fil khairi muqtabatun wa fi bala'in wa syu'min kullu dhi kasali. Okey. Berkata Syekh, la turqi 'anil 'amali fil birri wal 'adli wal ihsani fi mahali. Fakullu dhi 'amalin fil khairi muqtabatun wa fi bala'in wa syu'min kullu dhi kasali. Dia kata apa? Ya nafsi, wahai diriku, wahai diriku, jangan kamu la tuzih 'anil 'amali, jangan kamu ringan-ringankan di dalam melakukan kebaikan, keadilan dan juga sifat ihsan. Kerana setiap orang yang berbuat baik, fakullu dhi 'amalin fil khairi muqtabatun. Setiap orang yang berbuat baik, dia tentu akan menginspirasikan orang lain untuk berbuat baik. Faham? Okey? Dipanggil ghibtah. Ghibtah dipanggil. Maksudnya, ana ni sebenarnya ghibtah dengan entah. Faham? Ghibtah ni maknanya apa? Macam cemburu dan mau jadikan dia tu sebagai inspirasi untuk buat baik. Itu panggil ghibtah. Okay? Ghibtah aku dengan dia. Kenapa? Epic sudah dia. Wah, itu lain. Kerana apa? Kerana setiap orang malas pula, okey? Wa fi bala'in wa syu'min kullu dhi kasali. Maka setiap orang malas tu dia akan ditimpa bencana dan juga akan dimaki. Orang malas ni akan dimaki. Akan dipandang rendah, kan? Akan dihina dan sebagainya. Qala al-musannifu wa qad ittafaqa li fi hadzal ma'na syi'run. Da'i nafsi takasul wat tawani wa illa fathbuti fi dhil hawani falam ara lil kusal al hadha yu'ta siwa nadami wa hirmanil amani. Dia kata apa? Da'i nafsi takasul wat tawani. Okey? Jauhilah dirimu itu daripada sifat malas dan juga bertangguh-tangguh. Wa illa fathbuti fi dhil hawani. Kerana kalau kau istiqamah malas dan juga istiqamah bertangguh-tangguh, engkau akan tetap berada di tempat yang hina. Okey? Falam ara lil kusal al hadha yu'ta siwa nadamin wa hirmanil amani. Aku tidak pernah lihat lagi sepanjang hidupku ni melihat orang malas ni mendapat upah ataupun mendapat ganjaran. Okey? Akan tetapi yang aku lihat, setiap orang yang malas ini akan menyesal dan juga gagal di dalam harapannya. Wa gila kam min haya'in wa kam ajazin wa kam narabin jammin tawallada lil insani min kasalin iyyaka an kasalin fil ba'thi an syubahin ma qad alimta wa ma qad syukka min kasalin. Maksudnya tu, berapa malu, berapa lemah dan berapa kesal telah melanda manusia. Kam min haya'in, berapa banyak malu, wa kam ajzin, berapa ramai yang lemah, wa kam nadamin, dan berapa banyak yang menyesal dialami manusia min kasali, kerana manusia itu maksudnya di sini apa? Orang yang malas ini dia akan lahirkan sifat malu, dia akan lahirkan sifat lemah, dia akan lahirkan sifat menyesal. Orang yang malas. Okey? Iyyaka an kasali. Jauhi dirimu daripada sifat malas tu. Okey? Fil bahthi an syubahi. Okey? Untuk membahas setiap apa yang belum jelas. Maksudnya, jangan kamu malas untuk bertanya sesuatu yang kamu belum jelas.
sesuatu yang kamu belum faham, sesuatu yang kamu belum tahu, jangan malas untuk bertanya. Magad alimta wa magad syukka min kasali. Okey? Setiap apa yang kau tahu dan setiap apa yang masih ragu, kamu tidak akan dapat dia punya penjelasan kalau kamu mempunyai sifat malas. Wagad gila al-kasalu min gillati ta'ammuli fi managibil ilmi wa fadailihi. Okey? Kata-kata mutiara sebut apa? Sikap malas itu datang daripada apa? Min qillati ta'ammuli fi managibil ilmi wa fadailihi. Sikap malas itu datang daripada kurangnya penghayatan manusia terhadap keistimewaan ilmu dan kelebihan ilmu. Kurang kita dengar apa kelebihan menuntut ilmu. Kurang penghayatan tentang kelebihan ilmu dan ulama. Kurang penghayatan tentang ganjaran-ganjaran kalau orang belajar ilmu. Bila mana kurang penghayatan terhadap ilmu, maka kita akan menjadi malas untuk menuntut ilmu. Faham ni? Zaman Nabi dulu ada 3 perkara yang besar di zaman Nabi. 3 perkara hidup di zaman Nabi. Yang pertama dakwah, yang kedua ta'lim, yang ketiga tazkiyah. Dakwah, ta'lim, tazkiyah. Dan 3 perkara ni dia mesti bergerak seiringan. Dakwah, ta'lim dan tazkiyah. 3 perkara ni kena bergerak seiringan. Kalau tidak bergerak seiringan, misalnya kita buat dakwah saja, tidak buat ta'lim, tidak buat tazkiyah. Okey, dakwah saja. Nescaya dia akan kata jemaah akulah yang paling betul. Jemaah orang lain salah. Faham? Kalau dia terlibat dengan dakwah. Belajar ni tidak penting. Yang penting dakwah. Faham? Dia kan dapat sifat itu. Dan tetapi kalau dia tidak buat dakwah, dia taklim saja, nescaya dia akan lahirkan sifat sombong kepada orang yang tidak berilmu. Faham? Ini bahaya juga. Dia akan melahirkan sifat sombong kepada orang yang tidak berilmu. Faham? Yang ketiga, dia zikir saja. Tazkiyah, dia ambil tarekat zikir saja. Belajar tidak penting, dakwah yang penting. Yang penting aku dapat jumpa Nabi Khidir, misal. Faham? Yang penting aku dapat jalan atas air misalnya. Yang penting aku dapat karamah. Nampak? Jadi 3 benda ni kena bergerak seiring. Kalau 3 benda ni tidak bergerak seiring, satu syak kita ambil, kita tak akan sampai kepada kita punya tujuan. Faham? Jadi 3 benda ni kena gerak dakwah, ta'lim dan tazkiyah. Okey? Dan setiap penuntut ilmu ni, kata guru kami, setiap orang yang menuntut ilmu wajib untuk ambil mana-mana jenis tarekat. Sama ada tarekat Chisti, sama ada tarekat Naqsyabandi, faham? Sama ada tarekat Qadiri, sama ada tarekat Jilani, faham? Ambillah tarekat apapun, sebab orang yang berilmu ni dia mesti kaitkan dirinya dengan zikir supaya dia tidak sombong dengan ilmu yang dia ada. Faham? Dia kena ada zikir dia sendiri. Jelas? Kena ambil tarekat. Okey? Fayambaghi ay yut'iba nafsahu 'ala at-tahsil al-jiddi wal muwadhabati bi ta'ammuli fi fada'il ilmi. Maka sebab itu, hendaklah penuntut ilmu itu yut'iba nafsahu, memenatkan dirinya untuk menghasilkan ilmu dengan secara serius dan juga istiqamah dengan menghayati kelebihan-kelebihan ilmu tersebut. Fa innal ilma yabqa wal malu yafna. Nampak? Al ilmu yabqa wal malu yafna. Kerana ilmu itu kekal dan harta itu akan binasa. Kama qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajha. Dia kata apa? Radina qismatan al-jabbari fina lana ilmun wal a'da'i malu fa innal mala yafna an garibin wa innal ilma yabqa la yazalu. Dia kata apa? Radina qismah. Dia kata aku ridha terhadap apa yang telah Allah bagi untukku dari segi harta. Okey, aku ridha apa yang telah Allah bagi untukku dari segi harta. Okey? Lana ilmun. Kerana untuk diriku itu aku lebih pentingkan ilmu. Wal a'da'i malun. Dan untuk musuhku itu harta. Aku lebih utamakan ilmu, sedangkan musuhku lebih utamakan harta.
Fa innal mala yafna an garibin. Kerana harta itu akan musnah dalam jangka masa yang singkat. Okey? Wa innal ilma yabqa la yazulu, akan tapi ilmu itu akan kekal dan tidak akan sirna. Maksudnya apa? Hilang. Dia tidak akan binasa. Wal ilmu nafi'u yahsulu bihi husnul dzikr wa yabqa dzalika ba'da wafatihi fa innahu hayatun abadiyatun. Ilmu yang bermanfaat yahsulu bihi husnul dzikr, dia akan menghasilkan sifat-sifat yang baik, perkataan-perkataan yang baik, perangai yang baik. Faham? Peringatan-peringatan yang baik. Itu ilmu yang bermanfaat. Dan kerana ilmu juga dia akan memberi harum nama orang yang berilmu walaupun dia telah meninggal dunia. Kita ambil contohlah dari segi dunia. Dari segi keduniaan, kan, cikgu misalnya. Dia mati pun orang akan panggil cikgu juga. Inilah kubur arwah cikgu anu. Faham? Tetap akan panggil cikgu. Betul tidak? Itu dari segi akademik tu. Dari segi dunia pun dia sudah dimuliakan. Lakop cikgu tu tidak akan hilang walaupun orang yang sudah hilang daripada muka bumi. Apatah lagi bab agama. Faham ni? Fa innahu hayatun abadiyatun, kerana hidupnya itu akan tetap abadi selama-lamanya. Okey? Wa ansyadana Syekhul Imam Al-Ajallu Zahiruddin Muftil A'immatil Hasan bin Ali ma'ruf bil marghinani rahmatullahi alaih. Dia kata apa? Al-jahiluna mauta qabla mautihim wal alimuna wa in matu fa ahya'u. Ni sedap sikit. Dia kata apa? Dia kata al-jahiluna mauta qabla mautihim. Orang jahil itu, orang bodoh itu telah mati sebelum mati. Wal alimun, tetapi orang-orang yang alim itu wa in matu fa ahya, walaupun dia mati akan tetapi tetap hidup. Itu beza orang yang alim dengan orang yang jahil. Insyaallah. وأنشدنا الشيخ الإمام برهان الدين رحمه الله تعالى. Syekhul Imam, Syekhul Islam. Itu Syekhul Imam. Syekhul Islam. Itu Syekhul apa? Syekhul Islam. أنشدنا شيخ الإسلام برهان الدين رحمه الله تعالى. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله أجسامه قبل القبور قبور. وإن امرأ لم يحيا بالعلم ميت وليس له حين النشور. Okey, dia kata apa? Dia kata wa fil jahli qablal mauti mautun li ahli. Okey? Kematian orang bodoh itu telah tiba sebelum mati. Okey? Fa ajsamuhum qablal quburi qubur. Tubuhnya sudah dikubur sebelum dia dikubur. Okey? Jasadnya telah terkubur sebelum dirinya terkubur. Itu orang-orang yang orang yang jahil. Kenapa buat muka jahil? Buat muka jahil pula. Wa inna imra'an lam yahya bil ilmi mayyitun. Orang hidup itu tanpa ilmu dia akan mati. Falaysa lahu hinan nusyuru. Satu kebangkitan yang tak akan bangkit lagi kembali. InsyaAllah. Ini dia banyak bagi syair saja ni. Ghairihi akhul ilmi. Ghairihi ke ghairuhu? Macam mana boleh ghairihi? Ghairuhu akhul ilmi. Apa maksud ghairuhu? Selainnya. Apa maksud selainnya? Selain daripada syair. Okey, maknanya penyair lain bercakap. Okey? Penyair lain bersyair. Ghairuhu akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramimu
وذو الجهل ميت وهو يمشي على الثرى يظن من الأحياء وهو عديم. Allah. Tengok ni dia kata apa? Akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautih. Dia kata apa? Orang yang berilmu itu dia akan hidup abadi sesudah matinya. Ya, orang berilmu dia akan hidup selama-lamanya sesudah wa usaluhu tahta turabi ramimu. Padahal hancur tubuhnya tertimbus walaupun tubuhnya hancur tertimbus tanah, tapi hidup abadi dia selepas wa dzul jahli mayyitun wa huwa yamshi 'ala thara. Akan tetapi orang bodoh itu telah pun mati padahal dia masih berjalan di atas bumi. Paham? Orang bodoh ni dia sudah pun dianggap mati walaupun masih berjalan di atas muka bumi. Yudhannu minal ahya wa huwa adim. Dia menyangka dia hidup, sebenarnya dia sudah mati. Sebab dia maksudnya tidak ada faedah, tidak ada guna pun dia hidup di dunia ni. Faham ni? Sebab dia jahil. Jadi tujuan kita belajar ni apa? Turfa'ul jahl, untuk mengangkat jahil tu, untuk buang jahil tu. Itu tujuan kita belajar, untuk mengangkat kejahilan. Wa qala akhar hayatul qalbi ilmun faghtanimhu wa mautul qalbi jahlun fajtanibuhu. Dia kata apa? Hidupnya hati itu dengan ilmu, faghtanimhu, maka ambillah dia. Dan matinya hati itu dengan bodoh, maka jauhilah dia. Faham ni? Maka ambillah ilmu, jauhilah sifat bodoh tu. InsyaAllah. وأنشدنا شيخ الإسلام برهان الدين رحمه الله تعالى إذ العلم أعلى رتبة في المراتب إذ العلم أعلى رتبة في المراتب ومن دونه عز العلا في المواكب فذو العلم يبقى عزه متضاعفا وذو الجهل بعد الموت تحت التيارب فهيهات لا يرجو مداه من ارتقى رقي ولي الملك والي الكتائب. Okey, dia kata apa? Idzal ilmu a'la rutbatin fil maratibi. Dia kata apa? Ilmu itu mempunyai martabat, ilmu itu merupakan martabat yang paling mulia. Sebab itulah Nabi Adam, Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Sebab apa? Ilmu. Okey? Wa min dunihi 'izul 'ula fil mawakibi. Tetapi selain ilmu akan tinggi bila banyak apa? Fil mawakibi, bila banyak apa? Apa dia punya terjemahan situ? Anak buah maksudnya ni anak tangganya. Faham? Maksudnya begini. Orang ilmu ni bila mana dia sudah berilmu, dia akan terus naik mendapat darjat yang paling tinggi. Tapi selain ilmu, dia tidak akan dapat terus naik. Dia akan naik tangga untuk dapatkan kemuliaan. Tapi orang berilmu tidak, dia tidak payah naik tangga tu. Sebab ilmu itu sendiri yang akan mengangkat dia terus naik mencapai tahap yang mulia. Faham ni? Fadlul ilmi yabqa 'izzuhu mutadha'ifan. Kemuliaan orang berilmu itu akan kekal dan berlipat mutadha'ifan, akan berlipat ganda dia punya hari ini mulia, besok bertambah mulia, besok yang lagi bertambah mulia lagi, hari demi hari dia akan bertambah mulia. Ya memanglah, sebab orang-orang yang alim ni dia tiap-tiap hari didoakan oleh malaikat, didoakan oleh seluruh makhluk yang berada di laut dan juga di hari-hari dimuliakan, didoakan. Macam mana dia tak boleh mulia? Sebab hari-hari dimuliakan. Wadhul jahli ba'dal mauti tahta at-tayaribi. Akan tetapi orang yang bodoh itu bila mati, maka dia akan tertimbus dengan beza orang jahil dengan orang alim. Orang alim ni bila mati akan terus naik
ke arasnya Allah. Tapi orang jahil bila mati dia akan paling bawah dan akan tertimbus tanah. Beza. Fahayhata la yarju madahu man irtaga rugiya waliyul mulki wa ilal kataibi. Okey? Untuk mencapai puncak kemuliaan ilmu, apa maksudnya tu? Maksudnya apa? Sudah jauh, tiada lagi harapan untuk mencapai puncak kemuliaan ilmu bagi orang yang telah mencapai kemuliaan sebagai raja pemerintah. Dia begini. Maksudnya begini. Ilmu tu apa Ustaz lupa syair Imam Syafi'i berkaitan dengan ini ni. Apa? Ilmu ni dia begini, ilmu ni walaupun dia tu raja, dia tu komando, faham? 69 bawa senapang M4, contoh, faham? Walaupun dia tu raja, dia tak akan dapat kemuliaan melainkan dengan ilmu. Biarlah dia raja. Misalnya dia raja, dia panggillah semua ulama-ulama ni untuk ajar dia. Faham? Disuruh ulama tu datang ajar dia apa semua. Dengan kekuasaan yang dia ada, dia tak akan dapat kemuliaan ilmu. Ilmu ni hanya akan dicapai dengan mujahadah. Dia ada syair satu Imam Syafi'i ini berkaitan dengan ini. Ustaz lupa. Okey? Ustaz lupa. Nanti Ustaz cari. Okey, insya-Allah. Sikit lagi. سأملي عليكم بعض ما فيه فاسمعوا ففي حوص عن ذكر كل المناقب والنور كل النور يهدي عن العمى وذو الجهل مر الدهر بين الغياهب والذروة الشماء تحمي من التجا إليها ويمسي آمنا في النوائب به ينجون والناس في غلاتهم به يرتجى والروح بين الترائب به يشفع الإنسان من راح عاصيا إلى درك النيران شر العواقب فمن رامه رمى المارب كلها ومن جازه قد جاز كل المطالب والمنصب العالي أيا صاحب الهجا إذا نلته هون بفوت المناصب فإن فاتك الدنيا وطيب نعيمها Fagamid. فإن العلم خير المواهب. Okey, dia kata apa? Sa'umli alaikum ba'dha ma fihi fasma'u. Dia kata apa? Aku akan tuliskan untukmu. Dengarlah, dia kata dengarlah, fasma'u, dengarkanlah. Faham? Aku akan tuliskan sedikit ilmu untukmu. Okey? Hanya ringkasan. Okey? Hanya ringkasan. Dia kata apa? Fa fi hasun an dzikri kullil managibi. Hanya ringkasan untuk aku cerita tentang kemuliaan ilmu. Kemudian dia kata apa? Huwan nur. Kullun nuri yahdi 'anil 'ama. Wa dzul jahli marrad dahri bainil ghayahi. Dia kata apa? Itulah cahaya. Ilmu itulah cahaya. Okey? Untuk menerangkan segala yang buta. Maksudnya ilmu itu cahaya yang buta di sini dengan makna apa? Bukan jahil. Itulah ilmu yang mana kalau kamu ambil, dia akan menjadi cahaya untukmu dan akan membimbingmu keluar daripada kegelapan kebodohan menuju kepada terangnya ilmu tersebut. Okey? Sedangkan orang yang bodoh, dzu jahlin, orang yang bodoh ini,
dia akan setiap masa dalam keadaan gelap gelita. Okey? Dia puncak yang tinggi dan juga akan bila mana ilmu ni kita belajar, dia akan meletakkan kita ke tempat yang tinggi dan akan melindungi kita daripada sebarang perbuatan-perbuatan amalan yang dikerjakan tanpa ilmu. Dia akan benteng kita daripada melaksanakan amalan yang diasaskan tanpa ilmu. Okey? Dan setiap orang akan menjadi aman daripada rintangan orang-orang yang jahil. Kemudian apa? Dia merupakan penyelamat dikala terjerat orang mau tipu pun tak boleh. Sebab dia berilmu. Faham ni? Dia harapan ketika nyawa berada di ambang pintu. Maksudnya, ilmu inilah yang akan menjadi penyelamat kita bila mana malaikat maut datang untuk mencabut nyawa kita. Ilmu. Kan nanti bila mana kita mati, syaitan akan datang di sebelah kiri kita dan menyerupai ibu bapa kita. Okey? Syaitan tu akan hasut kita. Syaitan akan berubah menjadi ibu bapa kita. Ibu kita ayah kita akan hasut untuk masuk agama Yahudi, ibu kita akan hasut untuk masuk agama Nasrani. Bila kita mati nanti. Jadi ilmu itulah yang akan menjadi penyelamat dikala ada syaitan yang sedang menghasut kita. Faham ni? Okey? Kemudian ilmu juga ini dia akan menjadi penolong untuk orang-orang yang asian, untuk orang-orang yang pemaksiat. Okey? Yang bertindak buruk lagi menuju di dalam neraka. Ilmu tu. Apa maksudnya tu? Apa maksud ilmu ni? Dia boleh menjadi penolong untuk orang yang bermaksiat. Yang yang bertindak buruk lagi menuju neraka. Maksudnya begini. Orang yang buat maksiat, biasanya orang yang buat maksiat ni dia akan kata apa? Aku tambah banyak maksiat sudah aku buat. Faham? Jadi mustahil sudah aku boleh masuk syurga. Tak ada harapan sudah. Sebab apa dia cakap begitu? Sebab dia jahil. Dia tidak tahu walaupun sebesar mana dosa yang dia buat, besar lagi pengampunan dan juga ridha daripada Allah. Walaupun besar mana dosa yang dia buat. Assalamualaikum. Jangan nampak dia Mazlan. Okey? Jadi orang yang maksiat ni bila terlampau banyak maksiat yang dia buat, dia akan putus asa. Dia akan putus asa. Dia tak akan rasa sudah mustahil. Kalau aku taubat pun tetap juga aku masuk neraka sebab banyaknya aku punya dosa. Okey? Jadi kenapa dia kata sini ilmu ini akan menjadi penyelamat? Sebab kalau dia tahu Allah itu Maha Pemurah, dia tetap akan terselamat daripada maksiat yang dia buat. Maknanya maksiat besar mana pun Allah tetap akan mengampuni dosanya. Itulah dia panggil ilmu. Faham? Gitu. Faman ramahu ramal ma'ariba kulluha wa man hadahu qad hada kullul mutalibi. Sesiapa sahaja yang tujuannya untuk menuntut ilmu, sebenarnya tujuannya adalah untuk mendapatkan segala-galanya. Sebab segala-galanya ni perlukan kepada ilmu. Jadi, siapa yang bergerak sudah untuk menuntut ilmu, bermakna dia sedang bergerak untuk mendapat segala-galanya. Faham? Dan siapa sahaja mendapat ilmu, berarti dia telah mendapat segala-galanya. Begitu. Ini pentingnya ilmu ni. Okey? Huwal mansibul ali ayya sahibal hijah. Dia kata apa? Wahai insan yang berakal, ilmu itu mansibul ali, pangkat yang paling tinggi. Jadi, kalau engkau terlepas pangkat yang lain pun tak apa-apa. Yang penting kau sudah dapat pangkat kemuliaan ilmu tersebut. Jadi kalau kamu tak dapat pangkat lain pun tak ada masalah. Faham? Bila kau ditinggalkan dunia dan segala nikmatnya, maksudnya fa in fatakat dunya wa tibu na'imiha
Faghammid fa innal ilma khairul mawahibi. Bila kau sudah ditinggalkan dunia dan segala nikmatnya, maksudnya apa? Faghammid. Maksudnya apa? Tak ada masalah. Maksudnya apa? Begini. Kalau kau sudah ditinggalkan dunia, berehat. Paham? Itu maksudnya? Berehat. Maksudnya berehatlah kau di alam sana. Sebab tidak penting pun semua tu. Sebab kau sudah dapat benda yang lebih penting lagi daripada dunia tu. Iaitu ilmu. Kerana ilmu itu apa? Khairul mawahibi. Anugerah yang paling berharga. Jelas? Wallahu a'lam. Cukuplah sampai sini. Ada yang datang dari jauh nanti balik awal kan. Ini cukup sampai di sini. Moga Allah bagi taufik kepada kita untuk sama-sama kita ambil iktibar, kita amalkan dan kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifada wal istifada wad du'a ilal huda wad da'wa 'alal khair wal hathu 'ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arzuqna ru'yatan nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah wa khususan fi hadhihi al-laila fi manamina. Ya Allah, kurniakanlah kami untuk melihat wajah kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di hari akhirat, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Hadza wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.